Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk saya konsep kenabian menurut Imam Ad-Dihlawi. Imam Ad-Dihlawi adalah seorang mujaddid pertengahan abad yang ke-18 Masihi, salah seorang ulama besar di India yang banyak mengarang kitab, antaranya kitab yang menjadi rujukan utama kepada kajian saya ini iaitulah kitab Hujjatullahul Balighah. Konsep kenabian ataupun nubuah menurut Ad-Dihlawi ini menjadi satu persoalan, merupakan satu aspek sangat penting dalam dan perlu dikemukakan secara mendalam supaya umat Islam tanpa ragu mengimani rukun Islam yang keempat tersebut. Mengimani rukun Islam ini dengan kefahaman kita, perbahasan nubuah, walaupun setiap karyanya memfokus kepada bidang-bidang yang berlainan, kitab Hujjatullah adalah sebuah kitab yang menyentuh secara menyeluruh tentang hakikat kenabian dalam bab Haqiqatun Nubuwah. Dihuraikan dalam satu bab yang khusus Haqiqatun Nubuwah, juga disentuh dalam bab-bab yang lain. Konsep nubuwah, maksud Nabi yang diutarakan oleh Syekh Waliullah Ad-Dihlawi, iaitulah setiap umat manusia di muka bumi ini, dan ia bukanlah satu perkara yang dapat dicapai melalui latihan, kata Imam Ad-Dihlawi, latihan jasmani dan rohani. Ia merupakan anugerah Allah SWT kepada hamba-Nya yang terpilih dan diberikan pangkat dan keistimewaan luar biasa. Jadi Nabi dan Rasul adalah pangkat yang paling tinggi yang dikurniakan oleh Allah SWT pada masa atau zaman tertentu. Dengan ini para Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan Allah SWT yang dikurniakan wahyu untuk membangun tamadun dunia sekaligus menjadi perintis peradaban dunia ini. Konsep kenabian ini menurut kajian saya, Imam Ad-Dihlawi ini ada kaitan dengan teori alam kosmologi. Dalam usaha membahaskan teori nubuah ini, Ad-Dihlawi dilihat lebih cenderung kepada elemen tasawuf falsafah, serta mengambil kerangka pemikiran falsafah Ibnu Arabi dan Sirhindi. Justru teori kewujudan Tuhan ontologi, teori ilmu epistemologi, teori alam kosmologi merupakan asas nubuah Ad-Dihlawi. Samping itu, beberapa istilah yang telah diperkenalkan oleh Ad-Dihlawi seperti Syakhsul Akbar, Alamul Mithal, Al-Mala'ul A'la, istilah-istilah inilah yang menjadikan dasar penjelasan tentang hubungan kenabian dengan alam ketuhanan dan alam dunia. Dengan ini, konsep nubuah Ad-Dihlawi adalah satu yang unik kerana ia mempunyai hubungan erat antara alam fizik dan metafizik. Hubungan kosmologi juga, iaitulah yang disebut istilah-istilah tadi, Syakhsul Akbar. Ini maksudnya alam semesta. Syakhsul Akbar ini alam semesta, termasuklah malaikat, manusia dan planet semua, fizik dan metafizik. Alamul Misal ini secara ringkasnya, maksud Alamul Misal ialah merupakan perantaraan antara Tuhan dengan Syakhsul Akbar, alam semesta tadi, merupakan sebuah dunia imajinasi yang tidak mempunyai elemen dalam dunia ini. Pelbagai konsep dan idea yang abstrak tergambar dalam bentuk semi jasadi yang sesuai dengan konsep-konsep tersebut. Idea tadi dapat diwujudkan secara fizikal ataupun sebaliknya dalam alam ini. Dengan kata lain, segala perancangan kewujudan, maka alamul misal, ia wujud secara idea, selepas itu barulah wujud secara alam fizikal mengikut hukum Allah SWT atau sunnatullah. Ia juga berhubung langsung dengan singgasana, iaitulah yang disebut sebagai Al-Arsh, di mana semua tadbir ilahi masuk di sini.
Hubung kait dengan nubuah juga istilah yang disebut al-mala'ul a'la dan hadiratul qudus, iaitulah rukun iman kedua mempercayai kepada para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunduk patuh kepada segala perintah Allah. Peranan mereka sangat besar dalam memastikan kelangsungan alam ini mengikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat mempunyai beberapa tingkatan paling tinggi, iaitulah disebut sebagai al-mala'ul a'la. Mereka menjadi duta atau perantaraan Allah dengan hamba-hambanya untuk mengilhamkan kebaikan ke dalam hati manusia. Manakala tingkatan para malaikat yang paling rendah digelar sebagai malak as-safil, yang paling dekat dengan bumi dan paling merendah dapat mencapai langit. Mereka mendoakan kesejahteraan manusia yang menyucikan diri dan mengutuk pelaku-pelaku maksiat dan juga kejahatan. Kemudian kaitan dengan kenabian yang masyhur seperti ulama-ulama lain, wahyu merupakan salah satu tanda kenabian yang besar dalam ciri-ciri kenabian, iaitulah ismatul rusul dan mukjizat. Sifat ismah, keterpeliharaan para nabi ini memang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga Ad-Dihlawi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di aspek riwayat naqal, pemindahan maklumat daripada pakar-pakar dalam bidang takwil Al-Quran, antara ulama yang tersebut ialah Imam Ibn Hazm yang membahaskan dalam Kitabul Fisal, Ar-Razi dalam kitab Ismatul Anbiya, manakala keterpeliharaan yang dinyatakan oleh Ishaq bin Aqil pula menyentuh perkara-perkara yang merangkumi masa selepas dilantik menjadi Nabi. Mukjizat para Nabi menurut Ad-Dihlawi dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya bukanlah satu perkara asas dalam konsep kenabian, nubuah, namun ia bersifat tambahan dalam bentuk sokongan bagi mengukuhkan hujah mereka. Pandangan ini juga selari dengan Sir Hindi yang menegaskan bahawa mukjizat bukanlah syarat sebagai kenabian, kata Ad-Dihlawi. Dan sebab-sebab mukjizat berlaku iaitulah pertama, mukjizat yang wujud untuk melahirkan keberkatan dan memberikan faedah kepada para nabi. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala mengaburkan mata musuh dengan menampakkan bilangan tentera Islam yang ramai padahal jumlah yang sedikit sebagaimana berlaku dalam peperangan Badar. Itu antara mukjizat, dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Dan kita lihat juga sebab-sebab berlaku mukjizat. Kedua para malaikat memutuskan untuk memberikan kekuatan kepada perintah-perintah para nabi dengan memastikan pelbagai ilham, helah ataupun bala diketahui para nabi walaupun belum berlaku. Dengan ini para sahabat ataupun pembantu para nabi dapat kemenangan dan sebaliknya musuh-musuh pula tewas. Ini Nabi sudah diberitahu dan ini merupakan mukjizat dan merupakan sebab berlakunya mukjizat. Ketiga, mukjizat berlaku ketika menjadi hukuman bagi orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Taala, Rasul, dengan diturunkan bala oleh Allah Taala. Hukuman dan bala ini juga diturunkan kepada pelaku maksiat, golongan yang menyakit atau membunuh para nabi, bagi menambah lagi kekuatan para nabi untuk mendepani umat berbagai latar belakang. Allah Subhanahu Taala mengurniakan kemampuan untuk meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku melalui wahyu ataupun dikenakan hukuman terhadap orang-orang yang menentang perintah mereka. Jadi itulah sebab-sebab berlaku mukjizat, dan itu merupakan salah satu idea Imam Ad-Dihlawi dalam kenabian. Dan rahsia kebangkitan para nabi, Ad-Dihlawi menyebut sebagai rahmat ataupun nikmat, sebagai penyelamat dan suri tauladan, sebagai membimbing jiwa dan akal manusia. Itu peranan yang tersebut rahsia juga asrar al-bi'tsah yang dibangkit oleh Allah Subhanahu Taala kepada umat manusia. Dan satu istilah lagi yang digunakan pakai oleh Imam Ad-Dihlawi iaitu mufaham dan pewaris kenabian.
Mufaham, golongan mufaham merupakan golongan manusia yang dilimpahi rahmat dan ilmu ilahi ke dalam jiwanya. Inilah tingkatan jiwa yang paling tinggi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya pilihan. Mereka diberikan kefahaman ilmu pengetahuan yang tinggi, ilmu ilahi, sehingga dapat menghubungkan antara alam bumi dan alam langit. Itu kehebatan mufahamun. Mereka juga diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun para malaikat dan memiliki sifat kemalaikatan yang tertinggi. Dengan kata lain, jiwa mereka telah ditakluki oleh Al-Mala'ul A'la. Al-Mala'ul A'la, pembesar-pembesar para malaikat, sehingga jiwanya tidak dapat lagi ditipu oleh duniawi dan sifat kebinatangan. Bahimiyah disebut di Ad-Dihlawi. Manakala konsep mufaham lagi Nabi Muhammad ini sebagai pewaris Nabi, menurut Muhammad Saleh pula, selain golongan Nabi yang mempunyai taraf nubuah, golongan mufahamun juga mempunyai peranan dan kefahaman yang hampir sama dengan Nabi yang Allah kurniakan kepada mereka. Jadi analisis istilah khas Ad-Dihlawi dalam konsep nubuah. Pertama sekali, dalam kitab Hujjatullah wal Balighah meletakkan satu bab khusus tentang Mala'ul A'la. Dalam bab ada dinyatakan secara khususnya. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis Nabi berhubung dengan Mala'ul A'la tadi, tentang rahsia-rahsia ilmu syariat dalam kitab Hujjatullah. Ad-Dihlawi dilihat mempunyai pendirian teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, di samping mengupas pelbagai persoalan agama dari sudut pemikiran dan falsafah kesufian, termasuklah tentang konsep kenabian berhubung dengan teori ilmunya. Sama dengan sejalan dengan Imam Al-Ghazali, yang mana beliau telah membahagikan ilmu pengetahuan manusia ini kepada kedua kategori. Pertama, ilmu huduri, ilmu yang diilhamkan, dan ilmu husuli, ilmu yang diperolehi dengan pembelajaran dan sebagainya. Dalam membincangkan tentang istilah Mala'ul A'la juga mempunyai hubungan yang erat dengan istilah Alamul Mithal, Haziratul Qudus. Hal ini dapat dilihat apabila melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, pendekatan ulama sufi dan pendekatan falsafah Islam. Dan persoalan tentang ilmu huduri mempunyai implikasi yang besar dalam dunia falsafah dan tasawuf. Dari sudut sejarahnya, ia telah menjadi polemik yang berterusan sejak zaman Plato, Aristotle, kerana perbezaan antara keduanya dapat dilihat dari sudut sumber ilmu. Cara kesimpulannya, kajian saya ini, pemikiran Ad-Dihlawi tentang kenabian ini, mengenai konsep kenabian, adalah berasaskan hujah akli yang disaluti dengan pemikiran falsafah Islam untuk membangunkan tamadun Islam di atas muka bumi ini dengan pelbagai lapis pemikiran masyarakat. Dengan itu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.